Datuk Dr. Rahmat bin Yusuf, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Seri Abdul Wahid Omar, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Dr. Rahmat bin Yusuf, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Yang berusaha Timbalan Timbalan Ketua Pengarah UPE. Yang diraikan penerima-penerima anugerah, pengarah-pengarah seksyen. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dimuliakan sekalian. Selamat datang ke Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UPE 2012. Tanda tangan memohon rahmat agar majlis mendapat berkat. Dengan ini, majlis dengan penuh takzim menjemput Saudara Muhammad Fakri Abdul Rahim untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fil qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk menganjurkan dan turut serta dalam majlis penyampaian Sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2012 Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahkan kasih sayangmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak lupa juga kepada para pemimpin kami serta semua warga UPE yang sentiasa menyumbang khidmat mendapur bakti mereka di unit perancang ekonomi ini. Di saat ini juga kami menadah tangan kehambaan mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang ekonomi maupun dalam aspek pengurusan. Dan seterusnya, anugerahkanlah kepada kami kejayaan yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. Ya Ghani, Ya Hamid, jadikanlah mereka yang bakal menerima sijil penganugerahan pada hari ini sebagai hamba-hamba-Mu yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Jadikanlah mereka warga UPE yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam apa jua bidang perkhidmatan, serta mempunyai peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripada-Mu, Ya Allah, dengan penuh ketaakulan agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakan kepada warga UPE yang lain supaya bersama-sama mengerah keringat dan mengembali tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi memartabatkan ekonomi negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Fakri atas pimpinan doa sebentar tadi. Bagi meneruskan acara pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Rahmat bin Yusuf, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Senator Dato' Abdul Wahid bin Umar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Timbalan Ketua Pengarah UPE JPM, Pengarah Seksyen, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada pagi ini, anugerah perkhidmatan cemerlang yang kita anjurkan pada setiap tahun adalah merupakan satu penghargaan ke atas usaha dan kegigihan anggota perkhidmatan awam yang telah menunjukkan mutu perkhidmatan yang cemerlang. Insentif ini juga diberikan untuk menggalakkan anggota perkhidmatan awam supaya terus berusaha dan dengan lebih gigih dalam mencapai aspirasi negara. Di peringkat UPE JPM, saya berharap penganugerahan ini yang diberikan akan dapat dijadikan sebagai pembakar semangat kepada warga UPE JPM agar terus bekerja dengan keras untuk mencapai matlamat menjadikan UPE bukan sahaja sebuah agensi yang disegani di dalam negara, malahan dihormati dan dijadikan benchmark oleh masyarakat antarabangsa. Saya sedia maklum bahawa pada tahun ini seramai 42 orang warga UPE dari pelbagai peringkat jawatan telah dipilih untuk menerima anugerah pada tahun ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua penerima dan saya berharap agar mereka yang berjaya ini akan terus bersemangat mencurahkan hikmat bakti kepada negara yang dicintai. Jadikanlah anugerah ini sebagai titik tolak untuk kita memacu pencapaian UPE dengan lebih terkemuka setanding dengan pencapaian anggota perkhidmatan awam di negara-negara lain. Di samping itu, mereka yang berjaya ini harus menjadi role model kepada yang lain untuk terus berusaha dengan gigih agar matlamat yang disasarkan tercapai. Kecemerlangan atau sesuatu kejayaan itu bukanlah mudah untuk dicapai atau dikecapi tanpa perjuangan dan pengorbanan. Saya percaya bahawa kita semua sentiasa mahu mencapai kecemerlangan dan menginginkan pengiktirafan, terutamanya dalam kerjaya. Oleh yang demikian, bagi hari-hari mendatang, kita perlu menjunjung prinsip-prinsip pengurusan berkualiti, tabir urus yang lebih telus serta berpegang teguh kepada ajaran agama. Tanpa pegangan hidup dan kawalan jati diri yang mantap, pastinya kita akan mudah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak diingini seperti salah laku dan penyelewengan. Hadirin-hadirat yang dihormati sekalian, pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada 8 Mac 2013 lalu mengenai sistem saraan Malaysia yang ditambah baik meliputi pemberian gaji minimum dan maksimum serta pengumuman mengenai satu kenaikan gaji tahunan di persidangan Majlis Perkhidmatan Awam pada bulan Mac 2013. Ini adalah merupakan ganjaran kepada semua anggota perkhidmatan awam termasuk warga UPE. Ganjaran yang diberikan merupakan suntikan motivasi oleh kerajaan kepada anggota perkhidmatan awam untuk terus memberi perkhidmatan berkualiti tanpa sempadan. Namun ingin saya tegaskan di sini bahawa janganlah kita melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sentiasa mengharapkan ganjaran dan pengiktirafan sahaja. Kita hendaklah ikhlas dalam bekerja dan terus menabur bakti demi kecemerlangan bangsa, agama dan negara. Seperti mana semua sedia maklum, kerajaan kini dalam era merancang dan melaksanakan transformasi berskala besar melibatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Ini merupakan salah satu cara kerajaan menguruskan ekspektasi dan persepsi rakyat. Kerajaan dan penjawat awam perlu kekal relevan dengan kondisi semasa. Oleh itu, menambahbaikkan dan kecekapan sistem penyampaian perlu dalam transformasi ini. Prosedur kerja yang lapuk perlu dimasuk, fungsi-fungsi seksyen perlu dikaji dan diperkukuh, kepakaran kerja perlu dilatih, dikekal dan dinaik taraf, dan banyak lagi yang boleh dilakukan atas nama transformasi. Namun, perlu diingat ianya tidak semestinya melibatkan pertambahan beban keuangan jabatan.
Pada pandangan saya, status UPE sebagai agensi pusat dengan kapasiti tenaga yang sederhana merupakan satu kelebihan dalam merancang transformasi. Apa yang penting adalah kebersamaan serta kemufakatan antara semua warga yang menjayakan apa jua agensi transformasi yang dirancangkan. Perkongsian maklumat, engagement, perbincangan terbuka mengenai dasar-dasar perancangan ekonomi perlu digalakkan supaya jurang ekspektasi antara pengurusan awam dan bawahan dapat diminimalkan. Dalam masa yang sama, pegawai-pegawai UPE JPM perlu berjiwa besar dan bersikap terbuka, bersedia untuk menerima dan melaksanakan perubahan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan tahniah kepada para penerima anugerah cemerlang, Perkhidmatan Cemerlang tahun 2012 yang diraikan pada hari ini. Kepada mereka yang belum berpeluang menerimanya, bekerja keraslah dan lipat gandakan usaha anda, mudah-mudahan kejayaan menanti anda. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ahmad Budi Yusof atas ucapan singkat tadi. Seterusnya, bagi mengungkapkan lagi majlis di pagi yang indah ini serta untuk mendengar amanat yang kita tunggu-tunggu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Abdul Wahid Omar, Menteri Jabatan Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih, Saudara Amjad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Ahmad Budi Yusof, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, Timbalan Ketua Pengarah, rakan-rakan warga kerja sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin memohon maaf kerana mempercepatkan program pada pagi ini. Kita sepatutnya bermula jam 9, tetapi saya telah dimaklumkan pada hari Jumaat yang lalu bahawa soalan di Parlimen yang bakal saya jawab akan keluar dalam nombor 4. Jadi saya perlu berada di Parlimen pada jam 10. Sebab itulah kita awalkan program ini selama 1 jam. Pada mulanya ada juga cadangan untuk menganjakkan program kita ke sebelah petang, tetapi bagi saya kurang gemar buat begitu kerana saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua telah pun mempunyai banyak last minute changes ke petang to be quite disruptive. Sebab itu saya mohon agar diawalkan pada pagi ini. Jadi apabila kita makan masa pukul 8, jadi tak banyak disruption. In any case, bagi saya lebih elok juga kita bermula dengan awalnya. Jadi as they say, the early birds always catch the most worms. So at least always good to start early. Saya pun sebenarnya agak nervous kerana pagi ini nanti merupakan kali pertama saya menjawab soalan di Parlimen bagi tahap Perdana Menteri. Jadi tak naklah sampai pukul 10.20 lambat. Jadi kalau boleh nak tiba di Parlimen tu pukul 10 dah mindset tu dah ready lah. So anyway, I hope you will wish me all the best later. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas sambutan yang mesra yang telah saya terima semenjak saya bermula menjawab jawatan ini pada 5 bulan Jun yang lalu. Jadi belum sampai sebulan lagi saya berkhidmat, tapi dah rasa macam a very integral part of the ministry and also of course of unit perancang ekonomi di mana pejabat saya terletak. Jadi terima kasih di atas segala sambutan dan sokongan yang telah diberikan. Perkara kedua yang ingin saya sentuh pada pagi ini ialah tentang anugerah Perkhidmatan Cemerlang sendiri pada pagi ini. Sememangnya dalam mana-mana organisasi adalah penting agar kita
bukan sahaja bekerja keras dan bekerja secara pintar, dan apabila kita mencapai kejayaan, adalah penting agar kita meraihkannya. It's always important for us from time to time to celebrate success. Jadi pada pagi ini kita meraihkan ramai 42 orang penerima anugerah perkhidmatan cemerlang, dan juga 3 lagi anugerah khas JUSA. Saya sebagai seorang yang baru, jadi kadang-kadang kurang familiar dengan terminologi JUSA dan sebagainya, tapi ini merupakan saya antara mereka yang di peringkat tertinggi kerajaan. Jadi tahniah kepada penerima anugerah yang akan diumumkan sebentar lagi. Apabila saya melihat senarai penerima anugerah dalam buku Cenderahati tadi, saya dapati bahawa daripada 45 jumlah penerima, 31 merupakan penerima wanita dan 14 penerima lelaki. Jadi ini membuktikan bahawa warga pekerja wanita ni memang lebih bersungguh-sungguh bekerja berbanding dengan lelaki. Bagi saya tidak asing dalam perkara ini, kerana di Kuala Maybank pun kalau kita lihatkan dari segi jumlah pekerja, 59% daripada jumlah keketangan di Kuala Maybank merupakan daripada kaum wanita, dan 39% kaum lelaki. I think somehow this is something for the male population to do something about it. Jadi kita kaum lelaki ni perlu lebih berusaha dengan lebih kuat lagi agar mungkin tahun depan lebih seimbang. So that's actually the wish challenge for the male population in our EPU. Ketiganya, izinkan saya menyentuh sedikit sebanyak tentang agenda saya pada dalam menjalankan tugas selepas ini. Saya masa perjumpaan dengan pegawai kanan EPU telah pun memberi sedikit sebanyak nasihat. Saya sebenarnya masuk ke jawatan baru ini tanpa sebarang preconceived ideas. Maknanya saya pun datang bersendirian bersama-sama dengan pemandu saya saja, dan saya pun telah meminta agar pihak EPU menyediakan PA saya dan juga pegawai SPSK, dan alhamdulillah Datuk Rahmat Bibi telah bermurah hati untuk mengorbankan rohani untuk berkhidmat dengan saya, to sacrifice rohani. Terima kasih Datuk atas sacrifice itu, dan juga saya telah mengambil Encik Wan Ahmad Asmadi sebagai SPSK saya. Jadi dengan mengambil sumber yang kita ada dalam EPU ini, bukan saja memudahkan lagi tugas saya, kerana mereka perlu berhubung dengan ramai pegawai lain dalam EPU dan other departments, tapi juga memberikan kita optimizing our resources, dan dengan itu juga memberi peluang kepada orang-orang dalaman untuk menduduki jawatan-jawatan ataupun peluang-peluang yang lebih baik. So that's my intention. Jadi dalam jangka masa beberapa minggu ini, saya akan memastikan bahawa saya memahami apakah tugas kerja dan kepakaran yang perlu, dan barulah kalau ada perlu resources yang diambil dari luar, saya akan menambah baik. Jadi I come here with open mind. Saya tidak ada hal tuju yang telah tersedia. Berikan saya sedikit masa untuk memperlihatkan apa juga yang perlu dibuat di EPU, di UKAS, SERSEX dan lain-lain agensi di bawah kelolaan saya. Jadi itu akan saya bentukkan kemudian setelah saya lebih familiar. Cuma yang saya pinta daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah agar kita memperkayakan budaya kerja kita dengan lebih baik lagi,
balik pada anugerah perkhidmatan cemerlang tadi, walaupun kita telah mencapai perkhidmatan yang cemerlang, adalah penting bagi kita terus memperbaiki lagi prestasi kita. Penambahbaikan itu yang berkelangsungan itu adalah penting. It is always important for any organisation to continuously improve ourselves so that we can get better and better. Mana-mana juga organisasi yang terlalu selesa ataupun complacent dengan pencapaian mereka tidak akan bertahan lama. Kita juga pernah lihat banyak syarikat-syarikat di persada antarabangsa yang pada dahulunya merupakan syarikat-syarikat yang terkemuka, tetapi apabila mereka tidak menambah baik secara konsisten dan berinovatif, maka mereka akan terkubur di persada dunia. Kita banyak contoh sebagai contohnya Kodak dulu yang merupakan sebuah syarikat tersohor dalam bidang imaging fotografi, kini terkubur bankrupt kerana mereka tidak improve dan embrace the digital technology. Kita juga lihat macam Apple juga dulu amat berjaya, kemudian mereka tersungkur dan mereka complacent, tapi apabila Steve Jobs kembali dan masuk semula kepada Apple, mereka telah improve dan berjaya. Tapi kini pun saya rasa dalam masa setahun kebelakangan ini mereka pun kurang menghasilkan produk-produk yang baru, jadi mereka kini sedang dipintas oleh pengeluaran muka lain-lain seperti Samsung dan sebagainya. Dan kalau kita juga lihat bagi kami di industri perbankan, kami amat familiar dengan BlackBerry. So saya masih menggunakan BlackBerry. So BlackBerry merupakan peneroka komunikasi terkini kira dalam 10 tahun yang lalu, dan mereka meningkat begitu banyak sekali dari segi prestasi, tetapi malangnya dalam jangka masa 3-4 tahun yang sudah, mereka kurang melakukan produk-produk yang baru. Jadi mereka juga sekarang ini mengalami satu cabaran yang kuat di mana mereka terpaksa mengurangkan kerja mereka dan sebagainya. Jadi the point I'm trying to make here is that it is very important for all of us not to be complacent, to be able to continuously improve ourselves. Walaupun kita dah mencapai tahap yang baik, tapi pasti ada ruang untuk penambahbaikan lagi yang secara kelangsungan. So that's basically what we have to do moving forward. Bagi saya, kalau dari segi etika ataupun budaya kerja memang dah ada di dalam EQ ini. Cuma kalau boleh saya nak mungkin memberi penekanan kepada 3 antara etika kerja yang bagi saya amat penting. Pertama sekali ialah dari segi sikap berintegriti. Ini merupakan satu sikap yang universal yang perlu diamalkan dan diterapkan pada setiap kakitangan, tidak kira sama ada di sektor swasta ataupun di sektor awam. Jadi integrity it is actually the very essence of our living, and saya biasanya ingin memberi contoh bahawa kita di mana-mana juga organisasi kita tidak akan berkompromi dengan isu-isu kekurangan integriti. We have zero tolerance towards integrity. In simple terms, kita ada kalau kita main sukan tu, basket, baseball, kita ada 3 strike. Tapi kalau dari integrity or lack of integrity, there's only 1 strike. And if you're found to have committed any acts of dishonesty, mana-mana juga organisasi kita akan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan pembuangan kerja dan sebagainya. So I think that's actually very important. Kedua ialah dari segi efficiency. Ini dah banyak ditekankan oleh Datuk Dr. Rahmat sendiri. Perlunya kita mempertingkatkan produktiviti kita dan kita beroperasi dengan lebih efisien, and we need to have that greater sense of urgency dalam mana-mana juga syarikat ataupun organisasi. Bagi saya memberi satu pledge bahawa saya akan cuba clearkan apa juga keputusan yang diperlukan daripada saya, at least overnight.
Kalau orang selalu tanya saya kenapa saya kerja sampai lewat malam dan sebagainya, sebab saya ingin memberikan perkhidmatan yang terbaik, ingin memastikan kalau ada memo yang datang daripada tuan-tuan kawan semua yang memerlukan feedback ke saya akan cuba provide that feedback overnight. Jadi tak payah tunggu lama untuk keputusan. Ini diamalkan boleh banyak organisasi yang lain, termasuklah di Maybank di mana saya sebelum ini berkhidmat. So having that greater sense of urgency means that kalau ada kerja-kerja yang perlu dibuat, buat sekarang, jangan tunggu esok atau tunggu minggu depan dan sebagainya. And dalam konteks kita berkhidmat dalam dengan teknologi yang terkini, kita semua ada mobile teknologi, access to email dan sebagainya, adalah penting kita menggunakan teknologi tersebut agar kita boleh lebih efektif. Ini merupakan satu kemudahan yang baik. Contohnya saya, kalau dulu masalah sebab tanpa mobile communications, kita sukar perlu berada di office sepanjang masa, jadi pergerakan kita agak terhad. Jadi dengan adanya mobile communication, kita boleh beroperasi, bekerja sama ada di luar ataupun di rumah dan sebagainya. Jadi we are basically more productive in that way. Budaya kerja yang ketiga yang paling penting bagi saya yang perlu ditekankan ialah teamwork. That you must work together as a team based on mutual respect and dignity. Kita perlu berkhidmat sama sendiri, sama kita sebagai satu pasukan. Ini sama ada kita daripada section-section berbeza di dalam unit perancangan ekonomi ataupun antara tuan-tuan semua dengan rakan-rakan lain di UCAS, di Statistics, Traju, Talent Corp dan Equinas, ataupun juga antara kita IPU dengan kementerian-kementerian yang lain. Sikap silo mentality ini kadang-kadang memang biasanya ada dalam mana-mana juga organisasi yang besar. Saya telah alami perkara ini di banyak tempat yang pernah saya bekerja, dan kalau kita tidak acknowledge perkara ini ada, wujudnya perkara ini, kita akan terus perpetuate masalah ini. Jadi saya nak sarankan agar kita acknowledge perkara ini wujud, dan di mana apabila kita acknowledge, memperlakukan bahawa masalah ini wujud, jadi kita boleh menjalankan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Saya sendiri lihat bagaimana antara departmen satu dengan lain kurang bekerjasama, antara IPU dengan UCAS, kadang-kadang ada persalahfahaman. Jadi ini perlu diatasi. At the end of the day, kita semua bersama-sama mempunyai satu misi, satu matlamat yang sama, iaitu untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat kita di Malaysia ini. Dan saya juga bagi satu contoh, kita ada beberapa projek sekarang ini sedang dilaksanakan. Semasa saya di Maybank, mudah untuk mendapatkan maklumat daripada ada sebuah kementerian, tapi apabila perkara yang sama, maklumat yang sama diminta oleh orang daripada EPU, daripada kementerian ni, susah pula nak dapat. So, jadi kadang-kadang tak logik. Barat within the civil service, it should be easier to get information if you all believe in the need to work together. Jadi jangan ada rasa okay, saya jaga jabatan ini bukan kerja saya dan sebagainya. Jadi sama-sama mempunyai satu sikap yang kita perlu berkhidmat untuk rakyat, sama ada di peringkat pengarah, ketua pengarah, timbalan pengarah ataupun peringkat menteri juga. We are all in this together. Jadi yang saya ingin pledgekan ialah bahawa saya akan bekerja bersungguh-sungguh bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, dan kalau ada apa juga isu-isu yang perlu ditambah baikkan, if you have any suggestion at all, please feel free to get in touch with me. So I think we actually have an open door policy this week. Cuma izinkan saya pada peringkat awal ni mungkin nak adjust sikit sebanyak. Jadi kadang-kadang kalau ada timing tu lari sikit tu, mohon maaf lah. So belum dapat organize myself fully. So jadi dengan itu saya rasa dah lama saya bercakap, jadi kita nak teruskan dengan majlis sebentar lagi supaya saya boleh berada di sini.
dan sampai di Parlimen dengan dalam jam 10. Jadi sebelum saya berundur, ingin sekali lagi mengucapkan tahniah kepada penerima anugerah. So yang dapat anugerah tu tahniah, yang belum dapat tu usaha bersungguh-sungguh agar untuk tahun depan tu I hope to see the rest of you being up here. Dan untuk rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa. Lagi 9 hari kita akan mulakan amalan berpuasa kita di bulan Ramadan. Jadi insyaAllah kita cuba manfaatkan produktiviti kita di bulan Ramadan. Ramadan ni tidak bermakna kita kurang bekerja, tapi sebenarnya dalam bulan Ramadan lah kita akan lebih berproduktif lagi. Sebab masa tu tak payah nak makan, tak payah nak minum, tak payah fikir. So we can just focus on the work. So with that, sekali lagi terima kasih di atas segala sokongan, dan I look forward to working with you. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melakukan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Abdul Wahid Umar di atas amanat sebentar tadi. Yang berhormat, dimohon duduk dulu serta berada di atas pentas. Saya menyebut di malam pengarah seksi 40 untuk berdiri Yang Berhormat Ketua dan Ketua Pengarah bagi mintai Yang Berhormat di atas pentas bagi menggunakan penyampaian anugerah. Hadirin sekalian, barisan penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2012 dimulakan dengan Puan Hida Misran, Seksyen Kerjasama dan Masa. Puan Faridah Makno, Seksyen Pengagihan. Encik Ahmad Kamal Waksis, Seksyen Ekonomi Alam Sekitar dan Sumber Asli. Puan Nurul Malha Muhammad, Seksyen Pembangunan Modal Insan. Cik Ashikin Abdul Razak, Seksyen Himat Pengurusan. Encik Syed Zahiruddin Syed Zainul Abidin, Encik Norwan bin Ahmad, Seksyen Industri Perkhidmatan. Puan Nurzi Fariza Soe, Seksyen Pengagihan. Puan Najah Hairuni Mat, Seksyen Keselamatan dan Ketenteraman Awam. Penerima seterusnya adalah Encik Rostam Arif Kamaluddin, Seksyen Bajet Pembangunan. Encik Abdul Hafiz Muhammad Hatta, Seksyen Industri Perkhidmatan Sains dan Teknologi. Puan Yuzlina Muhammad Yusof, Seksyen Tenaga. Puan Zaiti Zalina Razali, Seksyen Industri Perkhidmatan. Cik Damia Muhammad Razali, Seksyen Ekonomi Makro. Seterusnya, Puan Nurul Hanan Abdullah, Sekretariat Majlis Ekonomi. Puan Hau Sin Mun, Seksyen Pertanian. Puan Nur Hanis Abdul Razak, Seksyen Pembangunan Wilayah.
Amarullah Azmi, Section K Ekonomi. Puan Nurhayati Abdul Salam, Section Kerjasama Antarabangsa. Penerima seterusnya adalah Cik Lee Beza, Section Infrastruktur dan Pembangunan Awam. Encik Ahmad Hamidi Muhammad, Section Pengurusan Maklumat. Puan Nur Ain Abdul Halim, Section Pengurusan Maklumat. Puan Halimatul Saadiah Hashbullah, Section Bajet Pembangunan. Puan Sabariah Siddiq, Section Khidmat Pengurusan. Puan Hayatul Hanis Khairul Rashidi, Section Khidmat Pengurusan. Puan Rohani Buhari, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Puan Ismail Yusuf, Section Penagihan. Puan Rosnita Ahmad Tawawi, Section Pembangunan Modal Insan. Saya menjemput Puan Nur Asyaf Hussein, Section Tenaga. Puan Azizah Kidam, Section Khidmat Pengurusan. Puan Zarina Abdullah, Section Pengurusan Nilai. Puan Rosnita Musa, Section K Ekonomi. Puan Zuraida Jamaluddin, Urusetia JPPN dan DAZA. Encik Zainuddin Ahmadun, Section Khidmat Pengurusan. Dijemput Encik Khairi Azmi Mizal, Jabat Ketua Pengarah. Dan seterusnya yang terakhir Encik Alias Mustafa, Section Infrastruktur dan Pengendalian Awam. Hadirin sekalian, pada tahun 2011, Anugerah Khas Jusa telah diperkenalkan dan diberikan kepada pegawai kredit Jusa yang telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang tahun tersebut. Seterusnya, tradisi ini diteruskan lagi bagi tahun 2012. Sebagai makluman semua, anugerah ini merupakan suatu inisiatif inovasi oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Ketua Pengarah. Untuk itu, majlis dan takzimnya menjemput penerima anugerah khas Jusa untuk menerima anugerah daripada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Abdul Wahid Omar. Dengan hormatnya, saya menjemput Puan Azizah Hamzah, Pengarah Section A Ekonomi. Seterusnya adalah Yang Berusaha Dr. Muhammad Ghazali Abbas, Pengarah Seksyen Pembangunan Modal Insan.
tahniah kepada semua penerima. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Abdul Wahid Omar kerana telah sudi menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang dan anugerah Asjusa tahun 2012.